Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miza Kamila binti Abdul Latif dan saya merupakan pelajar program Ijazah Sajadah Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Di dalam video ini, saya akan membentangkan tugasan 3 penghasilan produk iaitu poster bagi subjek EDP 3133 iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, sekaligus saya akan mempromosikan Google Site yang telah saya hasilkan. Berikut merupakan platform Google Site yang telah saya hasilkan berdasarkan rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu tahun 3. Di dalam ini juga saya sertakan pautan ke laman sesawang Google Site yang telah dibina. Seperti yang anda dapat lihat, berikut merupakan poster yang telah saya hasilkan. Terdapat beberapa bahagian di dalam poster ini dan saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama iaitu pengenalan. Apakah yang dikatakan dengan Google Site? Google Site merupakan satu aplikasi yang disediakan secara percuma kepada pengguna Google. Tidak kiralah sama ada pelajar maupun guru ataupun orang lain yang ingin menggunakan Google Site ini, ianya secara percuma dan kita tidak perlu bayar. Salah satu fungsi Google Site adalah ianya merupakan sebuah platform kegunaan guru bagi mengumpul bahan-bahan pembelajaran yang boleh diberikan kepada murid-murid untuk kegunaan mereka. Misalnya, guru-guru boleh meletakkan nota, meletakkan pautan kuis yang dihasilkan untuk berikan kepada murid-murid. Google Site yang telah saya cipta bagi subjek Bahasa Melayu tahun 3 ini bertemakan kekeluargaan dan bertajuk Keluarga Cergas. Berdasarkan model RPH Azure, laman sesawang pembelajaran ini dapat dihasilkan. Di dalam Google Site ini terdapat pelbagai alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar yang menggunakan unsur teknologi seperti bahan grafik, nota, lembaran kerja dan kuis berkaitan dengan topik yang ingin saya ajari iaitu kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama dan juga penjodoh bilangan. Baiklah, seterusnya apakah objektif yang ingin dicapai dengan adanya pembinaan Google Site ini? Yang pertama iaitu memudahkan proses PDP. Melalui binaan Google Site ini, sesi pengajaran dan pembelajaran secara maya dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Ianya memudahkan guru-guru untuk memberikan penerangan berkaitan topik yang dipelajari kepada murid-murid dalam bentuk yang interaktif. Selain itu, ianya juga dapat membantu guru Bahasa Melayu, yang mana satu rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu yang lengkap dapat dihasilkan melalui model Azure. Ciptaan Google Site ini juga mampu melahirkan dan membuktikan bahawa generasi guru kini yang dapat menguasai kemahiran digital. Yang ketiga, ianya juga mampu meningkatkan fokus murid-murid, yang mana murid-murid ini akan kekal aktif sepanjang sesi PDP dalam bilik darjah dengan adanya penggunaan teknologi dan media yang dapat merangsang minat mereka semasa proses belajar Bahasa Melayu yang sering kita dengar ianya merupakan subjek yang membosankan. Seterusnya, penyataan masalah iaitu faktor-faktor Google Site ini dibina. Yang pertama, penggunaan media pengajaran yang lama seperti buku teks, papan putih dan lain-lain menjadikan murid-murid mudah bosan semasa berlangsungnya proses PDP. Oleh itu, jika kita bina Google Site ini, murid-murid akan merasa seronok untuk belajar dengan adanya teknologi dan media-media yang interaktif. Selain itu, faktor yang kedua adalah kerana pendedahan guru yang kurang terhadap Google Site membuatkan pengetahuan dan kemahiran guru juga tidak baik berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oleh itu, melalui binaan Google Site ini, guru-guru mampu belajar untuk cara-cara menggunakan teknologi di dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, seterusnya mari kita lihat proses kerja bagi binaan Google Site ini. Yang pertama, kita perlulah mengenal pasti masalah iaitu kita perlu kenal pasti apa topik yang sukar untuk dipelajari oleh murid-murid pada masa kini. Dan seterusnya, kita perlulah merancang strategi dan objektif supaya ianya dapat berjalan dengan lancar. Proses yang ketiga adalah tentukan dan sediakan bahan. Misalnya, kita perlulah menentukan aplikasi yang ingin digunakan di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, kita juga perlulah menyediakan bahan seperti teks petikan, kuis dan lain-lain dengan menggunakan sumber teknologi. Akhir sekali, kita akan melaksanakan penilaian terhadap Google Site yang telah dibina sama ada ianya mampu mencapai objektif yang
Akhir sekali kita akan melaksanakan penilaian terhadap Google Site yang telah dibina sama ada ianya mampu mencapai objektif yang diingini ataupun tidak. Impak bagi penghasilan Google Site ini adalah berdasarkan pemerhatian ianya dapat meningkatkan kemahiran guru. Ini bermaksud guru semakin mahir dalam penggunaan teknologi dan media di dalam proses PDP. Secara tidak langsung, perkara ini dapat melahirkan guru yang kreatif dalam membuat inovasi dalam penghasilan alat bantu mengajar dan juga bahan bantu mengajar. Impak yang kedua, penghasilan Google Site ini juga mampu untuk mencapai objektif pembelajaran. Hal ini kerana guru mampu untuk mengawal kelas supaya lebih fokus semasa PDP. Murid-murid akan berasa seronok dan berminat untuk belajar bahasa Melayu yang selalu dikatakan subjek yang membosankan. Oleh hal yang demikian, objektif pembelajaran akhirnya tercapai hasil daripada pengajaran yang bermakna. Terdapat beberapa aplikasi yang telah saya gunakan untuk menghasilkan Google Site ini, iaitu YouTube, Padlet, Google Document, WordWall, Quizlet, AnyFlip dan juga Quizizz. Berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah saya laksanakan, saya memilih bahasa Melayu tahun 3. Standard kandungan yang telah dipilih adalah 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran pula 5.1.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata nama mengikut konteks. Yang pertama, kata nama am, yang kedua, kata nama khas, yang ketiga, kata ganti nama dan yang keempat, penjodoh bilangan. Tema dan tajuk yang telah saya pilih adalah tema kekeluargaan dan tajuk pula adalah keluarga cergas. Baiklah, bagi proses PDP, saya akan nyatakan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan bagi set induksi, langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan akhir sekali penutup. Bagi set induksi, saya menggunakan aplikasi YouTube untuk murid-murid menonton video animasi Upin Ipin yang berkaitan dengan tema iaitu Jom Hidup Sihat. Di dalam langkah 1 pula terdapat beberapa aplikasi yang telah saya gunakan dan gabungkan untuk menghasilkan satu aktiviti. Yang pertama, saya memberikan murid-murid untuk menonton tayangan video kata nama am dan kata nama khas di YouTube. Dan yang kedua, murid-murid diminta untuk menghasilkan nota ringkas berkaitan kata nama am dan kata nama khas di Google Document. Yang ketiga, nota ringkas yang telah dihasilkan perlulah dihantar dalam aplikasi Padlet. Yang keempat, murid-murid ditontonkan dan dilihatkan bahan grafik yang berkaitan dengan tema dan tajuk dalam PDF. Dan yang kelima, aplikasi WordWall untuk aktiviti klasifikasi kata nama am dan juga kata nama khas. Pada langkah 2, terdapat beberapa bahan dan aplikasi yang telah saya gunakan dalam sesi pembelajaran bagi aktiviti 2. Iaitu yang pertama, poster. Poster berkaitan dengan kata ganti nama. Yang kedua, kad imbasan berkaitan kata ganti nama di Quizlet. Yang ketiga adalah bahan grafik berbentuk tugasan berkaitan tema dan tajuk yang dipelajari. Dan yang keempat merupakan pautan kepada penghantaran tugasan di dalam Padlet. Seterusnya, langkah yang ketiga, terdapat beberapa aplikasi yang telah saya gunakan. Yang pertama iaitu AnyFlip. Slide aplikasi AnyFlip berkaitan dengan penjodoh bilangan. Yang kedua, teks petikan berkaitan tema dan tajuk yang dipelajari di Google Documents. Dan yang ketiga, kuis berkaitan dengan penjodoh bilangan berdasarkan teks petikan yang diberikan. Dan yang keempat adalah penghantaran tugasan di dalam Padlet. Akhir sekali, bagi penutup, terdapat beberapa soalan peneguhan yang telah saya hasilkan melalui permainan WordWall, iaitu terdapat 3. Yang pertama, permainan berkaitan dengan kata nama am dan kata nama khas. Yang kedua, berkaitan dengan kata ganti nama. Dan yang ketiga pula berkaitan dengan penjodoh bilangan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.